Dari sudut pandang Islam pula bagaimana? Adakah baik ataupun apakah hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada penonton sekalian. Bersama saya pada hari ini untuk saya kongsikan kepada sidang penonton sekalian berkaitan dengan vaksin COVID-19. Kan kita dalam era pandemik COVID-19, masih lagi dalam pandemik dengan pelbagai virus, Omicronnya, Deltanya, Beta dan pelbagai lagi virus-virus anak-anak cucu cicit COVID-19. So, bila ada virus COVID-19 ni, maka para saintis buat kajian sehingga ke penghujung tahun 2020, maka timbullah vaksin COVID-19. Apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 ni dia dihasilkan daripada virus ataupun bakteria yang telah dilemahkan atau yang dah mati. Kemudian apa fungsi vaksin COVID-19 ni? Adalah untuk merangsang sistem imun badan manusia itu sendiri. So ini fungsi sebenarnya vaksin COVID-19. Jadi dari sudut pandang Islam pula bagaimana? Adakah baik ataupun apakah hukumnya? So menurut mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengatakan bahawasanya vaksin COVID-19 ni adalah hukum pengambilannya adalah harus. Hukum pengambilannya adalah harus. Jadi kita sebagai umat Islam, kita jangan cuba untuk menolak vaksin. Jangan ada alasan yang mengatakan bahawasanya vaksin ini haram sebabnya ada unsur-unsur babi dan sebagainya. Jadi dalam Islam, kita ada beberapa prinsip untuk mendepani penyakit-penyakit, terutamanya penyakit berkaitan penyakit berjangkit ni. Jadi yang pertamanya, pertama-tamanya adalah kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita punya wabak dan sebagainya ini ditarik semula agar kita dapat teruskan kehidupan kita seperti sebelum-sebelum ni. Yang kedua, iaitu prinsip Islam mengajar kita untuk mencegah daripada terus berleluasa virus tersebut. Seperti mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min." Bermaksud, sekiranya kamu mendengar tentang taun yang menimpa sesuatu kawasan, maka janganlah kamu masuk ke tempat tersebut. Sekiranya ia berlaku di sesuatu kawasan dan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar daripadanya untuk melarikan diri daripada wabak tersebut. Jadi hadis ini jelas. Rasulullah sebut dalam riwayat Bukhari ini jelas tentang langkah-langkah pencegahan supaya wabak itu tidak tersebar. Maka Rasulullah ajar untuk kita duduk di tempat itu, jangan keluar dari kawasan itu. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan merawat. So bila ada setiap penyakit yang ada ubatnya. Jadi kita perlu rawat apa yang berlaku ini. Jadi seperti mana dalam riwayat Abu Daud dan juga riwayat Ahmad yang sebut, hendaklah kamu merawat penyakit kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu penyakit itu melainkan dia turut menyediakan ubat baginya, melainkan satu penyakit saja, iaitu apa? Iaitu kematian. So kematian tiadalah ubatnya, selain daripada itu semua mempunyai ubatnya tersendiri. Itu yang ketiga, iaitu merawat. Dan yang keempat iaitu tawakal. Bila kita dah berdoa, kita mencegah, kita rawat dan akhirnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ingat, itu 4 prinsip yang Islam ajar apabila kita mendepani sebarang wabak dan sebagainya. Baik, para penonton sekalian, kita tengok sekarang ini ramai terutamanya dalam Malaysia mula ada yang menolak kepada vaksin disebabkan kononnya mengatakan bahawasanya ini adalah agenda Illuminati. Ada yang mengatakan bahawasanya buat apa kita nak ambil vaksin? Kita takut kepada Allah sajalah. Doa kepada Allah, takut, tak perlu ambil vaksin dan sebagainya. Tapi kita kena faham satu perkara seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 195, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Yang bermaksud, dan janganlah
kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Jadi ayat ini, maksud tahlukah di dalam ayat ini adalah bermaksud kehancuran dan kematian ataupun apa yang boleh membawa kepadanya. Contohnya, kalau kita tak nak ambil vaksin ni, boleh menyebabkan COVID-19 ni boleh menyebabkan kita ini sesak nafas sehingga membawa kepada kematian sebabkan kita tolak kepada vaksin ini. Jadi itu, jangan kita menggunakan alasan bahawasanya kita tak nak ambil vaksin sebab apa? Kita hanya perlu takut pada Allah. Kita tak perlu ambil selain daripada itu. Kita tak perlu ambil vaksin dan sebagainya. Jadi itu satu pemikiran yang membuatkan masyarakat kita ni jadi mundur dan tidak tidak boleh menerima pembaharuan walaupun telah dikeluarkan hukumnya. Jelas hukum vaksin COVID-19 adalah harus. Kan? Jadi itu pelbagai lagi yang saya nak kongsikan kepada para hadirin. Okay, vaksin COVID-19 ni sudah ramai yang telah ambil. Kalau kita tengok di Malaysia, sudah melebihi 90% populasi Malaysia telah mencapai 2 dos. Dan sekarang ni akan datang pula dos booster. Dan sudah ramai rakyat Malaysia mula untuk mengambil dos booster. Jadi apa lagi alasan untuk kita terus menolak vaksin? Kerana ulama-ulama kontemporari pun, ulama-ulama dunia sekalipun sudah ambil vaksin. Sebagai contoh, pengerusi Majlis Fatwa Kerajaan UAE, Syekh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qardari, Syekh Uthman Batigh, Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, dan ramai lagi para ulama yang telah mengambil vaksin. Jadi apakah alasan untuk kita tolak vaksin itu? Jadi kepada penonton sekalian, fikir-fikirkanlah, adakah kita ingin terus menolak vaksin, dan apabila dah berlaku kepada kita nanti, bila kita dah terkena wabak COVID-19, adakah masa itu baru kita nak menyesal? Jadi fikir-fikirkanlah, muhasabah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.